sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan Gigi Ahmad, dan dalam awal ni pagi pada jam ini kita nak memberikan tumpuan dan fokus kita kepada usaha memvaksinasi, begitu juga dengan COVID-19. Kita tahu wabak COVID-19 ini tidak mengenal siapa dan juga usia. Ia menyerang sesiapa saja sebenarnya. Ini termasuklah golongan kanak-kanak ini, di mana kanak-kanak juga berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 serta ada komplikasi teruk, terutamanya jika mereka mempunyai penyakit komorbid. Dan sudah pasti golongan ini perlu dilindungi dan salah satu caranya adalah dengan usaha memvaksin. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan KKM mengumumkan pihak berkuasa ubat-ubatan DCA meluluskan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun, dan KKM pada ketika ini sedang mengadakan perbincangan dengan pihak pengeluar vaksin itu berhubung jadual penghantarannya. Namun di luar negara, usaha memvaksin golongan ini sudah dimulakan, Gigi. Pastinya kita nak tahu juga serba sedikit mengenai usaha vaksinasi golongan kanak-kanak ini dan memberi panduan sebenarnya kepada ibu bapa apa perlu mereka tahu dan bagaimana vaksin ini boleh beri manfaat kepada mereka. Dan untuk berbincang mengenai perkara ini, kita akan terus bersama dengan pakar perunding pediatrik dan kardiologi Persatuan Pediatrik Malaysia dan pengerusi program Immune for Life, Datuk Dr. Zulkifli Ismail. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, kita bercakap mengenai vaksinasi kepada kanak-kanak, dan kalau Datuk boleh kita jelaskan, kita mulakan dengan kalau boleh Datuk terangkan mengenai risiko penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak ini, dan sekiranya ia dijangkiti oleh kanak-kanak tersebut, adakah mereka ini akan dapat komplikasi yang teruk, Datuk? Terima kasih. Bagaimana kita tahu jangkitan COVID ni selalunya efek orang dewasa, ya, dan yang risiko tertinggi ialah kepada orang warga emas dan juga yang ada komorbiditi. Tapi dan kanak-kanak pada mula-mulanya dalam tahun 2020 dulu memang tak ramai yang dijangkiti, dan apabila mereka dijangkiti pun mereka hanya dapat yang tak serius, mereka berlari-lari dalam ward tu, ya. Tapi kalau kita lihat dalam tahun 2020, kematian kanak-kanak dengan COVID ialah hanya 6 kematian saja, 6 orang saja. Tapi dalam tahun 2021 sehingga bulan November, kita dapati bahawa ada 116 kanak-kanak yang meninggal disebabkan COVID. Dan ini ialah apabila kemuncak gelombang Delta dulu. Dan daripada 116 kanak-kanak yang meninggal itu, 70 adalah berumur kurang daripada 12 tahun. Jadi ini yang menyebabkan ada usahanya kita beri vaksin kepada kanak-kanak. Yang kedua ialah kanak-kanak juga seperti orang dewasa juga mendapat apa yang dipanggil long COVID ataupun penyakit yang berpanjangan selepas dijangkiti oleh COVID itu, dan ini membuatkan penderitaannya yang lebih lagi dalam masa beberapa tahun selepas jangkitan COVID itu. Yang ketiga yang hanya berlaku pada kanak-kanak ialah satu condition yang dipanggil multi-system inflammatory syndrome ataupun MISC. MISC ini berlaku apabila kanak-kanak itu dijangkiti oleh COVID, lepas tu mereka baik. Lepas tu mereka kena demam balik semula dan kena ada ruam di muka, ada ruam di tangan, bengkak tangan dan badan, dan mereka juga ada kegagalan jantung, ginjal dan juga hati. Ini adalah komplikasi yang disebabkan oleh COVID ini, dan kita tahu di sini saya boleh beri sedikit data yang saya baru dapat daripada rakan-rakan pediatrik saya dari Kementerian Kesihatan. Ya. Di negara kita telah mendapati 170 laporan MISC ini di kalangan kanak-kanak yang berumur kurang dari 18 tahun. Ini data daripada 14 jabatan pediatrik Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita tak kira lagi yang dari hospital-hospital swasta, ya. Dan daripada 170 kes ni, 55% adalah berumur daripada 2 hingga 12 tahun. Jadi dan kebanyakannya ialah kurang dari 12 tahun. Jadi ini adalah sebab-sebab mengapa kita perlu memberi vaksin itu kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Terima kasih.
Jadi tadi Datuk dah bercakap mengenai pendedahan-pendedahan kepada statistik angka kematian disebabkan oleh COVID-19 ini, terutama dalam golongan kanak-kanak ini semakin meningkat berbanding tahun 2020, iaitu kalau kita lihat peningkatannya 100 lebih di tahun 2021 itu. Jadi sebagai salah satu cara untuk kita memastikan mereka ini juga dapat dilindungi adalah dengan memvaksin kanak-kanak ini. Jadi bagaimana kita nak faham mengenai vaksin bagi golongan kanak-kanak ini? Berapakah dos yang akan diberikan? Adakah dos yang sama seperti dengan dewasa, dan juga adakah mereka perlukan 2 dos sama seperti kita juga? Bagaimana pula dengan sela masa? Mungkin Datuk ada jawapannya. Ya, terima kasih. Sebenarnya bila kita tengok dos yang diberi kepada remaja ialah dos yang sama seperti yang diberi kepada orang dewasa. Maknanya dia memberi dos 30 mikrogram di dalam tapi bagi kanak umur 5 hingga 11 tahun, mereka akan diberi 1/3 dos daripada yang dewasa. Jadi ini dia dah dalam 30 mikrogram. Jadi dos dia ada kurang, dan pada masa ini kanak-kanak ini hanya memerlukan 2 dos sahaja dalam 30 jaraknya. Dan pada masa tak ada kehendak untuk dos penggalak lagi. Dan kita tahu bahawa buat vaksin akan diminta dapati oleh Kementerian Kesihatan itu nanti untuk kanak-kanak kita dos yang sedikit kan. Mereka dosnya yang pertama ialah 10 mikrogram 1/3 daripada yang dewasa. Dan yang kedua, dia menggunakan buffer solution yang lain daripada yang dewasa. Jadi kita tak perlu lagi simpan vaksin tu dalam suhu minus 70 centigrade Dan daripada FDA, maklumat daripada FDA kita dapati, kesan sampingan yang kerap didapati dalam remaja seperti radang jantung, radang otot jantung ataupun myocarditis itu jarang berlaku di kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun menggunakan vaksin yang 10 mikrogram ini. Dan data ni, saya boleh share sikit data berkenaan ini daripada negara luar ni. Daripada 8.7 juta dos yang telah diberi kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun ini, hanya 11 ataupun 12 kes myocarditis sahaja berlaku, dan kesemuanya pulih dengan tiada kesan sampingan. Jadi ini menunjukkan keselamatannya kepada untuk kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun ini. Dan pada masa ini mengikut WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mereka memerlukan hanya 2 dos sahaja dan tidak memerlukan dos penggalak. Baik, jelas di situ, Datuk. Tapi kita nak tahu juga, adakah mereka ni berisiko untuk mendapat komplikasi teruk susulan vaksin? Kalau Datuk boleh jelaskan dengan lebih terperinci risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh kanak-kanak. Okey. Apabila saya boleh hanya tengok data yang dikeluarkan oleh FDA ataupun yang dari Amerika yang menunjukkan bahawa kanak-kanak yang berumur hingga 11 tahun ini, dia punya kesan sampingan daripada vaksin itu kebanyakannya hanya kesakitan pada tempat cucuk tu, tempat suntikan tu, dalam 56% macam tu. Dan satu lagi ialah demam, dan juga ada sakit kepala yang dalam masa 1-2 hari akan datang, yang memerlukan ubat sakit yang biasa. Dok, macam saya cakap tadi, apa yang kita takutkan ialah komplikasi ataupun kesan sampingan kepada sistem neurologi ataupun sistem pergerakan mereka, dan juga kepada jantung yang berlaku kepada remaja dan juga orang dewasa. Di kalangan remaja, kita dapati bahawa kes-kes myocarditis itu ataupun
radang otot jantung ialah dalam 30 lebih tiap sejuta dos untuk kanak-kanak lelaki yang berumur 12 hingga 17 tahun. Tapi bagi kanak-kanak yang 5 hingga 11 tahun tu, macam saya cakap tadi, dalam 8.7 juta dos yang telah diberi, hanya 11 ataupun 12 kes myocarditis yang telah didapati. Jadi kesan sampingan yang serius pada saya dan mengikut data yang telah dikeluarkan, kesan sampingan yang serius yang melibatkan kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun itu dengan menggunakan vaksin yang khas untuk kanak-kanak ini, maka komplikasi ataupun kesan sampingan itu adalah kurang dan mungkin tak dapat pun kesan sampingan yang teruk. Kesan sampingan tu kita lihat sangat kecil berlaku ketika ini. Dan bagaimana pula Datuk bagi kanak-kanak yang ada comorbidity ni? Apakah mungkin saranan terbaik Datuk kepada golongan ini? Ya. Jika anak tu ada comorbidity seperti diabetes ke ataupun sindrom nekrotik ke atau darah tinggi ataupun cerebral palsy atau apa-apa penyakit lain, mereka ni sebenarnya perlukan vaksin kerana jika mereka dijangkiti, risiko mereka masuk ke ICU, memerlukan pertolongan pernafasan atau ditimpa maut adalah lebih tinggi daripada mereka yang tiada comorbidity ini. Jadi bila kita pergi, bila ibu bapa bawa anak ke PPV ataupun tempat vaksinasi ataupun tempat di mana diberi vaksin itu, beritahu dengan doktor di sana bahawa apa semua penyakit yang anak tu ada dan semua ubat yang dimakan. Jadi doktor tu yang akan membuat penelitian dan juga membuat keputusan yang wajar. Jika anak itu berisiko tinggi, keputusannya ialah nombor satu, mereka tidak akan memberi vaksin itu, ataupun yang kedua, mereka hantar kanak-kanak itu ke hospital di mana kita ada rawatan-rawatan yang spesifik jika berlaku apa-apa. Dan satu lagi ialah kalau anak itu ada alasan ataupun alergi yang teruk dahulu. Misalnya dia makan telur, suddenly dia pingsan ke ataupun dia makan apa-apa yang ubat dan dia suddenly pingsan ke. Ini perlu diberitahu kepada doktor tu kerana mereka akan membuat keputusan berlandaskan apa yang maklumat yang diberi oleh ibu bapa. Jadi yang mustahak ialah beritahu dengan doktor semua tu dan biar mereka membuat keputusan yang patut. Ya, banyak lagi kita nak bincang dengan doktor sebenarnya mengenai mungkin kesan-kesan pengambilan vaksin dalam kalangan kanak-kanak ini juga dan apa yang ibu bapa perlu lagi tahu sebenarnya tips sebelum, semasa dan juga selepas menerima vaksin untuk anak-anak mereka ni. Kita akan berehat dulu seketika, selepas ini kita akan bersambung berbincang dengan doktor mengenai isu vaksin dalam kalangan kanak-kanak ini. Baik, masih lagi bersama saya Hafizi Rosli dan juga Gigi Ahmad. Kita membincangkan sedikit mengenai vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak dan bersama dengan kita adalah Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pakar perunding pediatrik dan juga kardiologi Persatuan Pediatrik Malaysia. Datuk, kalau boleh saya nak ulas sedikit. Tadi Datuk ada bercakap mengenai salah satu komplikasi untuk kanak-kanak ini adalah melihat kepada kes radang otot jantung ataupun myocarditis. Dan mungkin sebelum ini individu itu sihat, tidak mempunyai sebarang kejadian ataupun sebarang penyakit ini, tetapi apabila mengambil vaksin ini mereka mendapat penyakit ini. Mungkin apa sebabnya perkara ini boleh berlaku pertama dan juga mungkin ada aktiviti-aktiviti yang boleh menyumbang atau menjadi faktor kepada mereka boleh mendapat ini. Sebagai contohnya menggunakan tenaga mereka dengan banyak sekali seperti berjoging ke. Mungkin Datuk ada dapat ulaskan sedikit. Ya. Memang benar myocarditis ni berlaku apabila seseorang tu membuat aktiviti yang berlebihan selepas vaksinasi itu. Jadi kita perlu tahu bahawa memang satu daripada komplikasi di kalangan remaja ataupun orang dewasa yang muda ialah myocarditis.
Dan ini disebabkan oleh aktiviti yang berlebihan selepas vaksin itu. Kita perlu faham, jika kita ada sesama ataupun batuk ataupun tak sihat kena flu ke, kita tak patut pergi buat exercise. Kalau kita kena penyakit virus tu dan kita pergi buat jogging ke, virus tu akan pergi kepada organ yang aktif sekali. Dan apabila kita buat riadah atau exercise tu, organ yang aktif sekali ialah jantung. Jadi kes myocarditis di kalangan orang dewasa yang tidak melibatkan vaksin itu berlaku apabila perkara ini dilakukan oleh orang itu. Jadi sama juga kanak-kanak ini, apabila mereka telah diberi vaksin itu, mereka tak patut pergi berbasikal ke ataupun buat exercise atau pergi jogging atau main tenis kerana ini akan melibatkan komplikasi ini. Jadi apa yang perlu dibuat, kita boleh pergi kepada apa yang perlu dilakukan sebelum vaksin tu dan semasa vaksin pasal ini adalah berkaitan. Jadi sebelum membawa anak tu ke PPV tu, ibu patut memberi anak tu rehat yang cukup dan pemakanan yang seimbang dalam 2 hari sebelum tu. Dan jika mereka tak sihat pada hari itu ataupun hari sebelum tu, mereka tangguhkan vaksinasi itu. Jika tak sihat, jangan bawa. Apabila mereka pergi ke PPV itu, ikut semua SOP seperti penjarakan, bawa pelitup muka dan sebagainya, basuh tangan dan sebagainya. Dan guna pakaian yang selesa dan boleh senang dikeluarkan di tempat yang tak diberi disuntikan tu. Dan juga beritahu anak bahawa mereka akan memberi vaksin, akan diberi vaksin tu. Dan semasa selepas tu, ini rusak. Selepas tu anak tu patut rehat dan jangan pergi buat aktiviti seperti naik basikal ataupun main berlari-lari dengan anak-anak yang lain. Mereka patut rehat dan beri makanan yang seimbang. Dan satu lagi yang mungkin jarang diingat oleh beberapa ialah main komputer game, game komputer tu. Mereka yang main game komputer tu kadang-kadang main sehingga pukul 2 ataupun 3 pagi. Dan ini mengurangkan masa mereka rehat. Dan saya pernah dapat kes pesakit yang datang selepas diberi vaksin tu dan budak tu kena myocarditis, dia sakit dada dan ada pertukaran ECG je. Dan apabila saya tanya, dia tak ada pergi buat apa-apa pun, tapi dia kata dia main dengan komputer dan tidur sampai pukul 2 pagi ataupun 3 pagi. Ini yang melibatkan tidak cukup rehat. Jadi yang mustahak ialah mereka rehat selepas. Ada juga berlaku kadang-kadang tak ada apa-apa yang precipitate benda tu tapi ini jarang berlaku. Selalunya ada sesuatu yang triggerkan myocarditis itu. Anda dah dengar penjelasan itu. Selepas dapat vaksin, sebenarnya kanak-kanak ini perlulah kita galakkan untuk berehat, tidur, bagi mereka nap, bagi mereka rehat secukupnya sebelum mereka pergi keesokan dah bila dah sihat tu bolehlah pergi riadah. Tapi doktor, kalau kita lihat sebenarnya vaksin ni walaupun kita tahu dia adalah merupakan pilihan individu, tetapi kanak-kanak merupakan golongan yang sangat-sangat berisiko untuk mendapat jangkitan. Adakah boleh ia dikategorikan sebagai wajib kepada kanak-kanak ini? Kerana mereka ni masih berstatus pelajar. Mereka perlu ke sekolah untuk bergaul bersama rakan. Adakah boleh kita nak wajibkan vaksin bagi sekolah-sekolah tertentu, terutamanya sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan? Kalau nak buat wajib tu susah sikit kerana ini telah dicuba sebelum ini untuk vaksin-vaksin kanak-kanak yang biasa. Dan ramai ibu bapa yang membangkang apabila kita buatkan ataupun Kementerian Kesihatan atau Kementerian Pendidikan membuatkan wajib. Jadi kita harap bahawa ibu bapa itu sendiri patut faham dan janganlah terikut-ikut sangat dengan mereka yang beri fakta yang telah ditarbelitkan ataupun yang memberi maklumat-maklumat yang tidak begitu betul sangat berkenaan dengan vaksin ini dan juga vaksin-vaksin lain. Jadi untuk membuatkan benda tu compulsory,
agak susah kerana ramai yang akan membangkang dan ini taklah bagus. Jadi kita perlu convince rakyat ramai bahawa vaksin ini adalah selamat dan efektif. Jadi salah satu cara lagi untuk kita memastikan kanak-kanak ini dapat dilindungi adalah melihat kepada pematuhan SOP COVID-19 itu sendiri. Mungkin Datuk dapat ulaskan sedikit bagaimana sebenarnya ini tips mungkin untuk ibu bapa lah. Kita perlu memahamkan kepada anak-anak ini mengenai pematuhan kepada SOP ini. Bahayanya COVID-19 ini. Bagaimana Doktor? Okey. Terima kasih pasal cara untuk mengawal kejangkitan ini bukannya hanya dengan vaksin saja. Jadi yang SOP yang saya katakan tadi ialah berkenaan dengan sekolah. Apabila anak itu pergi ke sekolah, ibu bapa patut berjumpa dengan sekolah tu, pengetua ataupun guru sekolah untuk memastikan bahawa sekolah itu selamat dan ada saturation yang telah disediakan. Yang pertama, tengok dulu peraliran udara dalam kelas itu. Ada tak peraliran udara yang sesuai? Adakah tingkap semua ditutup dan kelas itu dalam menggunakan penghawa dingin? Ini akan melibatkan jangkitan yang lebih senang. Yang kedua ialah jika ada air filter ataupun blower yang mengeluarkan udara daripada kelas itu. Yang ketiga, ada semua guru-guru, kerani-kerani, pengawal kesihatan, pengawal sekolah, security, driver, pemandu bas sekolah dan juga semua di dalam sekolah itu telah diberi vaksin. Orang dewasa yang telah diberi vaksin supaya tidak ada yang bawa dan menjangkiti kanak-kanak. Yang ketiga, adakah sekolah itu membuat peraturan supaya semua guru-guru dan kanak-kanak memakai pelitup muka walaupun mereka di dalam kelas dan mengajar. Kerana ini di Amerika telah menunjukkan bahawa seorang guru yang positif telah menjangkiti 80% daripada kanak-kanak dalam kelasnya dalam skor yang pertama dan kedua. Ya. Dan juga kita perlu pastikan ada cukup tinggi untuk dibasuh tangan dan ada cukup hand sanitizer tangan tu untuk membasuhkan tangan anak-anak dan yang selamat ya. Dan tempat-tempat di mana kanak-kanak selalu pergi seperti bilik air dan sebagainya dicuci keras dengan keras supaya ini tidak dijangkiti daripada kontak surface contact. Jadi ini semua adalah apa yang perlu. Yang satu lagi yang kita mungkin terlupa ialah kanak-kanak yang pergi dari rumah ke sekolah. Jika mereka naik bas sekolah itu tak patutlah ramai sangat kanak-kanak dan ada penjarakan sesuai. Dan apabila mereka masuk pun ada proses di mana mereka disaring dahulu, mana yang tak sihat dihantar balik pulang rumah dan mana yang sihat boleh masuk. Jadi dan juga satu lagi yang saya mungkin sebelum saya lupa ialah masa kita break masa kita makan recess tu bila dia pergi makan tu masa dia rehat tu kita perlu pastikan bagaimana mereka rehat tu. Adakah mereka pergi semua ke cafeteria beli barang beku di situ ataupun mereka beli packnya tu dan dapat bawa ke kelas duduk di dalam kelas ataupun duduk yang baik sekali duduk di luar berjarakkan daripada kawan mereka dan makan beristirahat lepas tu masuk ke kelas. Ini adalah prosedur yang patut dibuat dan sekolah-sekolah dan semua kelas dan sekolah sekarang patut ada penjarakan. Jadi kelas yang dulunya 10 ke 50 orang murid sekarang kita ada dan ada penjarakan. Jadi, dan saya fikir
ikut tu semua. Tapi kita, sebagai ibu bapa, kita perlu memastikan bahawa anak atau kita dijaga yang seperti yang saya beritahu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zulkifli Ismail kerana sudi bersama dengan kita menerangkan sedikit mengenai kepentingan vaksin kepada golongan kanak-kanak ini dan sejauh mana sebenarnya risiko penyakit COVID-19 ini yang boleh berlaku ke atas kanak-kanak. Itu tadi pakar perunding pediatrik dan kardiologi Persatuan Pediatrik Malaysia dan pengurusi program Immunize for Life Datuk Dr. Zulkifli Ismail. Dan anda telah dengar sebagai ibu bapa mungkin di luar sana bolehlah lega sedikit dengan penjelasan daripada pakar yang telah kami jemput. Pastinya vaksin ini sangat penting kepada kanak-kanak. Dalam masa yang sama juga kita nak kurangkan risiko penularan COVID-19 di kalangan golongan ini. Baik, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Sekian saja, saya Gigi Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.